Selamat tengah hari semua. Jadi untuk hari ini kita masih lagi berada dalam bab yang sama, yaitu bab 9 berkaitan dengan petempatan di Malaysia, dan juga minggu lalu kamu sudah belajar berkaitan dengan jenis petempatan yang ada di Malaysia, yaitu petempatan bandar dan juga luar bandar, dan kamu juga sudah belajar berkaitan dengan pola petempatan di Malaysia, yaitu pola berpusat, berkelompok, berjajar dan juga berselera. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam subtopik seterusnya, yaitu fungsi petempatan bandar dan juga luar bandar. Fungsi di sini dia merujuk kepada peranan bandar. Jadi kita akan tengok fungsi petempatan bandar dan juga luar bandar, di mana terbahagi kepada 3, yaitu ekonomi, sosial dan juga kerajaan. Kita tengok dulu kepada fungsi petempatan bandar. Fungsi petempatan bandar dia terbahagi kepada 5 ya. Jadi kita tengok dari aspek ekonomi, yang pertama adalah bandar pelancongan. Di mana bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan, jadi dia menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan sektor pelancongan. Sebagai contoh adalah Port Dickson di Negeri Sembilan dan juga Bandaraya Melaka. Okey, bandar pelancongan di sini dia merujuk kepada bandar-bandar yang dapat menarik pelancong untuk datang ke bandar tersebut. Bandar pelombongan, di mana bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber mineral dan dia menawarkan pelbagai peluang pekerjaan, kegiatan perlombongan dan cari gali. Contohnya adalah seperti di Bintulu Sarawak dan juga Kerteh Terengganu, di mana Sarawak dan juga Terengganu ini dia adalah fungsi bandar dia adalah untuk perlombongan petroleum dan juga gas asli. Bandar yang ketiga adalah bandar pelabuhan, di mana bandar yang melibatkan urusan import dan juga ekspor. Maksudnya di sini bandar pelabuhan adalah bandar di mana dia ada mempunyai pusat pelabuhan yang popular, yang maju. Okey, jadi apabila ada bandar pelabuhan, penduduk yang terlibat dalam perkapalan dan penguatkuasaan maritim akan berada di bandar pelabuhan. Contohnya di Pasir Gudang Johor, di Kelang Selangor, di Georgetown, Pulau Pinang, Bintulu Sarawak dan juga Teluk Sepanggar. Bandar yang keempat adalah bandar perindustrian, di mana bandar perindustrian adalah bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Industri contohnya adalah aktiviti-aktiviti perkilangan. Okay. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pengeluaran, kejuruteraan dan juga teknikal, ataupun di bahagian mesin, yang berkaitan dengan kilang. Contohnya kalau di Malaysia yang paling banyak aktiviti perkilangan adalah di Shah Alam Selangor dan juga di seberang perai Pulau Pinang. Dan bandar seterusnya adalah bandar teknologi maklumat. Bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ataupun ICT. Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT, termasuk pemasaran dan pengaturcaraan komputer. Sebagai contoh, di Cyberjaya, Selangor dan Taman Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi, secara keseluruhannya ataupun kesimpulannya, fungsi bandar dari aspek ekonomi ini dia merujuk kepada bandar-bandar yang banyak memberi sumbangan kepada pendapatan negara. Maksudnya dia adalah bandar-bandar penting. Dari aspek sosial, bandar yang ada adalah dari aspek bandar diraja, bandar pendidikan dan juga bandar satelit. Kita tengok satu-satu. Bandar diraja. Bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan atau raja. Jadi, apabila ada bandar ini, dia akan mewujudkan peluang sampingan, peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat disebabkan aktiviti pelancongan, di mana pelancong-pelancong akan datang ke kawasan bandar diraja ini untuk membuat lawatan ataupun melancong. Contohnya adalah seperti di Pekan Pahang, di Kuala Kangsar Perak dan juga Arau Perlis.
Bandar sosial yang kedua adalah bandar pendidikan. Oke, jadi maksudnya bandar pendidikan di mana adanya institusi ataupun di mana adanya university ataupun pusat pengajian tinggi, itulah digelar sebagai bandar pendidikan. Terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan. Jadi kalau ada peluang pendidikan, maka wujud peluang pekerjaan. Contohnya sebagai pensyarah ataupun kaki tangan institusi pendidikan tersebut. Contohnya Universiti Pendidikan Sultan Idris di UPSI Tanjung Malim, UMS di KK, dan banyak lagi universiti yang ada di Malaysia. Dan bandar sosial yang ketiga adalah bandar satelit. Bandar satelit ini dia adalah berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Maksudnya bandar satelit ini adalah bandar yang boleh membantu pertumbuhan ekonomi kepada bandar yang utama. Oke, contohnya KL. KL sudah tepu dengan pelbagai aktiviti ekonomi. Jadi dia membuka satu bandar yang baru yang berdekatan dengan KL untuk membantu KL ini untuk berkembang. Contohnya nih, Petaling Jaya di Selangor dan juga Senawang Negeri 9. Jadi dengan adanya bandar satelit, maka wujud peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Oke, dari aspek kerajaan ataupun government, terbahagi kepada 3 sahaja, yaitu bandar pertahanan, di mana dia menempatkan pangkalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Contohnya di Lumut, Perak, dan juga Port Dickson di Negeri Sembilan. Mana bandar pertahanan ini adalah bandar di mana pusat latihan untuk tentera ataupun polis. Okey. Seterusnya adalah bandar sempadan. Bandar sempadan maksudnya berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara. Okey, laluan di antara satu negeri dengan satu negeri itu dikenali sebagai bandar sempadan. Okey, kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak. Sebagai contoh, Rantau Panjang di Kelantan dan juga Padang Besar di Perlis. Dan bandar pentadbiran dia merujuk kepada berfungsi sebagai ibu negeri atau ibu negara atau pusat pentadbiran, menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Sebagai contoh di Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, manakala Kota Kinabalu, Kuantan, Kangar Perlis berperanan sebagai ibu negeri. Maksudnya bandar pentadbiran ini terletak di pusat bandar utama. Contohnya macam kalau kita Sabah, Kota Kinabalu. Okey. Kalau di Sarawak, Kuching. Okey. Kalau di Selangor, pusat dia adalah di Kuala Lumpur. Dan last sekali kita akan tengok fungsi pertempatan luar bandar. Sama juga dia terbahagi kepada ekonomi, sosial dan juga government. Okey, cuma kamu kena kasih bezalah. Kawasan bandar adalah kawasan yang lebih besar, manakala kawasan luar bandar adalah kawasan yang lebih kecil. Jadi dia punya peranan bandar itu juga adalah lebih kecil berbanding dengan kawasan bandar. Dari aspek ekonomi, terdapat pelbagai kegiatan ekonomi iaitu pertanian, penternakan, perlombongan dan industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. Contohnya peluang pekerjaan yang boleh dijalankan adalah seperti penanaman padi, getah, kelapa sawit dan sayuran. Okey, penternakan lembu, perlombongan dan penghasilan kraftangan dan juga makanan. Sosial pula merujuk kepada pertempatan luar bandar dengan adanya kemudahan dan juga government ataupun kerajaan, mereka juga ada perkhidmatan pengurusan pentadbiran. Okey, contohnya adanya penghulu, ketua kampung, tok batin, okey, dan juga balai raya yang berperanan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Jadi untuk hari ini itu sahaja. Terima kasih.